Okey. Jadi hari ini kita akan sambung, okey. Tapi yang keduanya adalah pengawal aturan aras gula darah. Okey. Jadi bila kita bercakap mengenai aras gula dalam darah ni, okey, kelenjar apa yang penting yang kita belajar sebelum ni adalah kelenjar pankreas, okey. Pankreas. Sebab apa pankreas? Okey, sebab pankreas ni seperti yang kita tahu, dia adalah kelenjar yang bertanggungjawab untuk merembeskan hormon apa? Insulin. Okey, insulin. Lagi satu? Glukagon. Okey, jadi apabila kita bercakap mengenai aras gula dan darah, kita teruslah kena ingat. Kita kena kaitkan dengan pembelajaran yang sebelum ni. Okey, kita kena kaitkan dengan pankreas dan pankreas tu dia akan merembeskan insulin dan juga glukagon. Okey. Pankreas adalah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras gula ataupun glukosa darah dalam julat yang normal. Okey, dalam buku teks awak tu dia bagi tahu. Okey, aras gula yang normal adalah 75 hingga 110 miligram per mil. Okey, ini aras yang normal. Okey, kalau lebih daripada tu ataupun kalau rendah daripada tu, badan kita akan menjalankan proses homeostasis lah. Okey, untuk yang pankreas dia berfungsi dengan baik. Okey, ini yang untuk orang normal. Untuk yang orang ada penyakit diabetes tu lain kira lah sebab hormon dia memang tak boleh dihasilkan. Yang tu kena ambil hormon buatan. Kena suntik insulin daripada luar. Okey. Sebelum ni kita belajar yang pankreas ni dia akan merembeskan insulin. Tapi dalam kelas hari ni kita akan masuk dengan lebih dalam sikit je. Okey, kita akan tengok ni pankreas ni, dalam pankreas tu dia ada kelompok sel Langerhans. Okey, nama sel tu sel Langerhans. Okey. Sel ni dia terletak dalam pankreas dan tugas dia untuk menghasilkan dan merembeskan hormon insulin dan glukagon. Jadi dalam pankreas tu dia ada nama sel Langerhans. Yang merembeskan insulin dan glukagon ni adalah sel inilah. Okey, terletak dalam pankreas. Okey. Jadi sel Langerhans ni dia akan merembeskan hormon insulin dan glukagon secara berterusan ke dalam aliran darah untuk mengawal atur aras gula dalam darah. Sebelum ni tahu pankreas saja. Hari ni kenali pula sel Langerhans. Ilmu ni tak pernah habis. Makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Okey. Seterusnya kita tengok gambar rajah ni dia ada juga dalam buku teks awak. Kalau tak jelas boleh rujuk buku teks muka surat 249. Okey. Kita tengok dulu situasi yang pertama, dia bagi dekat sini aras gula darah ni dia meningkat. Okey, dia tinggi. Okey. Contohnya selepas kita makan lah, kita makan nasi ke, kita minum air manis ke. Okey. Aras gula dalam darah kita ni dia sedikit tinggi. Jadi, badan kita ni akan menjalankan proses homeostasis untuk kekalkan kekalkan nilai ini 75 hingga 110 miligram per mil. Okey. Apa yang dia buat? Apa yang terjadi dalam badan kita kalau aras gula ni meningkat? Okey, yang pertama dia bagi tahu dekat sini sel beta. Okey. Tadi pankreas, dalam pankreas ada sel Langerhans. Jadi untuk pengetahuan awak, sel Langerhans ni dia ada banyak jenis. Okey, tapi awak tak belajar. Cikgu bagi tahu sikit kat sini. Okey. Sel Langerhans ni dia ada 5 jenis. Okey, dia ada 5 jenis. Tapi yang untuk silibus awak ni, awak belajar 2 sahaja iaitu sel beta dan juga sel alfa. Dia ada lagi sel delta, okey, sel lain lagi. Jadi, sel Langerhans yang sel beta ni dia akan terangsang. Dia akan dirangsang apabila aras gula meningkat. Untuk apa? Untuk merembeskan hormon insulin ke dalam darah. Jadi dekat sini kita tahulah yang sel beta ni dia akan merembeskan hormon insulin. Okey.
Lepas dia merembeskan hormon insulin, insulin yang terhasil itu akan merangsang sel hati. Okey. Dan juga sel otot untuk menggunakan glukosa dalam proses respirasi sel. Jadi glukosa, gula yang banyak tu akan digunakan untuk respirasi sel dengan bantuan insulin. Okey, itu yang pertama yang insulin akan buat. Seterusnya, insulin juga dia akan merangsang penukaran glukosa yang berlebihan kepada glikogen. Yang ni awak semua dah tahulah, okey. Apabila glukosa tu badan kita dah guna, okey, kalau kita ambil glukosa, kalau glukosa tu berlebihan lagi lepas dah digunakan oleh badan, glukosa tu akan ditukarkan kepada Glikogen. Okey, jadi glukosa yang berlebihan yang tak digunakan oleh badan tu dia akan ditukarkan kepada glikogen. Juga dengan bantuan insulin. Dan glikogen tu akan disimpanlah tempat dia dekat mana? Dia akan disimpan dekat hati dan juga sel-sel otot kita. Okey, glikogen tersimpan di situ. Okey. Di dalam sel adipos, insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada lemak lah. Dia akan tersimpan sebagai lemak. Okey, gula yang berlebihan tu. Okey. Dan selepas tu, apabila insulin ini menjalankan kerja kita, aras gula dalam darah kita tu akan menurunlah kembali kepada normal. Okey, proses homeostasis tu. Okey, itu yang berlaku kalau aras gula dalam darah kita meningkat. Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Apa akan berlaku kalau aras gula dan darah kita menurun? Okey, contohnya bulan puasa lah kita tak makan, tak minum. Jadi tak ada gula yang kita consume, yang kita ambil. Jadi aras gula tu turun sedikit. Okey, apa yang akan berlaku? Okey, tadi sel beta. Okey, tadi sel beta, sekarang sel alfa. Okey, sel alfa dia akan dirangsang. Okey, dia akan dirangsang untuk merembeskan hormon. Tapi berbeza dengan sel beta tadi, sel alfa ini akan merembeskan hormon. Hormon apa ni? Glukagon. Okey. Jadi awak tahulah sel alfa ni tugas dia merembeskan hormon glukagon. Okey. Sel beta tugas dia merembeskan hormon insulin. Okey. Jadi apabila aras gula darah menurun, sel alfa akan dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Jadi apa fungsi glukagon ni? Okey. Glukagon ni dia akan merangsang sel hati, okey, untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Kenapa dia nak rangsang sel hati? Kenapa? Soalan cikgu kat sini, kenapa dia nak rangsang sel hati? Okey, ada yang tahu kenapa glukagon ni dia akan merangsang sel hati? Okey, sebab tengok ni dekat sini. Okey, tengok point yang ini. Okey, sebab tadi insulin tu dia dah tukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen dan disimpan di dalam hati. Sekarang ni glikogen tu dia ada dalam hati. Jadi sebab itulah glukagon ni dia akan merangsang sel hati tu untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Sebab sel hati tu tempat penyimpanan glikogen. Jelas tak? Jelas, cikgu? Okey, orang lain faham? Faham. Okey. Kalau cikgu cepat bagi tahu Dan yang kedua, glukagon juga dia akan menggalakkan penguraian lemak. Tadi dekat sini insulin tu dia akan tukarkan glukosa kepada lemak. Sekarang ni kita akan gunakan balik lemak itu, okey, untuk membebaskan asid lemak yang boleh menghasilkan tenaga. Jadi, walaupun kita berpuasa seharian, kita tetap bertenaga lah. Okey, berpuasa sehari tu awak tak akan mati. Sebab kita ada gula simpanan. Okey, kita juga ada glukagon yang akan menukarkan gula simpanan tu kepada glukosa. Okey.
Slide yang seterusnya. Kegagalan dalam penghasilan, perembesan dan penerimaan insulin oleh sel sasaran boleh menyebabkan diabetes mellitus. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau pankreas kita tak boleh nak menghasilkan insulin, jadi pesakit tu, orang tu akan dapat satu penyakit lah yang dinamakan sebagai diabetes mellitus ataupun kita kenali sebagai kencing manis. Okey. Aras gula darah pesakit diabetes mellitus ni biasanya tinggi dan tidak stabil selepas satu sajian. Okey, untuk orang normal macam kita, cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kita makan kek, kita minum air manis. Okey, aras gula kita tu akan kembali normal. Okey, walaupun kita banyak makan makanan manis, tapi untuk pesakit diabetes ni, dia makan sikit pun aras gula dia akan meningkat sebabnya tak ada insulin tu. Okey. Dan simptom bagi pesakit diabetes ni, diabetes mellitus bukan diabetes insipidus, berbeza. Okey, siapa tak ingat tu sila rujuk balik buku teks awak. Apa beza diabetes insipidus dengan diabetes mellitus? Kat sini kita tengah berbincang mengenai kencing manis lah, diabetes mellitus. Okey. Simptom bagi pesakit kencing manis ni dia akan berasa haus, okey. Dia mudah penat, letih dan dia mengalami penurunan berat badan. Okey. Diabetes mellitus dia boleh dikawal, okey. Dikawal melalui suntikan insulin. Seperti yang cikgu cakap, hormon ni memang banyak dihasilkan secara buatan lah. Okey, artificial hormone. Okey, pengambilan pil yang boleh merendahkan aras gula serta melalui penjagaan makanan. Okey, kita kena mengamalkan diet yang seimbang lah. Okey, kena kurangkan karbohidrat, kurangkan gula. Okey, lepas tu minggu lepas ada orang tanya cikgu kan, kenapa orang kencing manis ni luka dia lambat sembuh? Okey, siapa ada tanya cikgu? Lepas tu ada pula yang WhatsApp cikgu, cikgu kenapa kencing manis ni selalu potong kaki? Okey, kenapa tak potong tangan? Kenapa tak potong bahagian lain? Okey, jadi ni cikgu nak bagi tahu kat sini. Okey, pesakit yang mengalami kencing manis ni selalunya kesan dia yang lain adalah arteri badan dia tu akan menyempit. Okey, salur darah arteri tu dia akan sempit. Jadi apabila arteri dia sempit, darah tu susah nak mengalir pergi ke anggota badan yang lain. Okey, susah nak pergi ke tangan, susah nak pergi ke kaki. Jadi yang paling ketaranya adalah kaki lah sebab kaki ni anggota badan kita yang paling jauh dengan siapa? Siapa yang akan pam darah? Siapa yang akan pam darah? Jantung. Jantung. Okey, bukan hati, bukan paru-paru, jantung Jantung yang akan pam darah. Jadi kaki ni dia sangat jauh lah daripada jantung. Okey, lepas tu arteri pula tersumbat. Dah lah jauh. Okey, jalan pula tersumbat, sempit. Okey, jadi sebab itulah oksigen ni dia kurang sampai di bahagian kaki. Okey, oksigen yang kurang ni akan menyebabkan luka tu lambat sembuh. Okey, sebab itulah selalunya untuk pesakit kencing manis ni kaki dulu yang akan memburuk. Pesakit kencing manis ni dia boleh juga potong tangan tapi jarang. Okey, selalunya kalau luka di bahagian kaki, luka di bahagian tangan, kaki ni dia sangat susah untuk sembuh. Sebabnya jauh dan arteri tu sempit. Okey, faham? Faham? Okey. Itu yang kedua. Minggu lepas kita belajar mengenai suhu. Hari ni kita belajar mengenai aras gula. Yang kedua dan yang ketiga kita akan tengok mengenai tekanan separa karbon dioksida. Okey. Tekanan separa karbon dioksida. Kita akan bercakap mengenai karbon dioksida lah. Oksigen kita tak cover. Kita tak belajar dalam silibus awak ni. Okey. Pernafasan ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi dalam medula oblongata. Yang ni pula berkait dengan bab yang lepas. Okey.
mengenai sistem saraf. Kita kena ingat. Apabila kita bercakap mengenai tindakan luar kawal, yang berfungsi yang mengawal tindakan luar kawal adalah medula oblongata. Dan pernafasan ni adalah salah satu tindakan luar kawal. Okey. Pusat kawalan respirasi iaitu medula oblongata ni, dia akan membantu mengekalkan keadaan homeostasis dengan mengawal aras tekanan sebara karbon dioksida dalam darah. Okey, medula oblongata yang akan kawal. Okey, semasa aktiviti cergas, okey, awak bersukan, okey, awak berlari, awak senam aerobik, awak buat aktiviti, buat jogging ke, tak kisahlah. Okey, tekanan separa karbon dioksida ni dia akan meningkat. Okey, disebabkan oleh aktiviti respirasi sel. Okey, jadi badan awak ni dia akan banyak karbon dioksida yang terkumpul. Okey, apabila banyak karbon dioksida yang terkumpul dalam badan kita, apa yang akan berlaku adalah karbon dioksida ni dia akan larut dalam plasma darah. Dia akan larut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Okey. Karbon dioksida dia larut dalam darah, dia akan membentuk asid karbonik. Sebelum ni kita belajar, okey, karbon dioksida dia bergabung dengan hemoglobin. Dia bergabung dengan hemoglobin, dia jadi apa? Siapa ingat karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin, dia jadi apa? Apa ni? Siapa yang tolong baca? Karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin jadi apa? Karba bila hemoglobin. Okey, ingat sebelum ni kita belajar mengenai sistem peredaran, okey, mengenai darah tu. Okey, karbon dioksida ni dia boleh bergabung dengan hemoglobin dan dia akan membentuk karbaminohemoglobin. Dan cikgu dah bagi tahu, walaupun hemoglobin ni dia boleh bergabung dengan karbon dioksida tapi dia tak cekap. Okey, yang utama yang akan bergabung dengan hemoglobin, gas apa? Ingat lagi tak gas apa yang utama yang akan bergabung dengan hemoglobin? Oksigen. Okey, oksigen. Jadi karbon dioksida ni dia tak berapa nak bergabung lah dengan hemoglobin. Kalau diberi pilihan, hemoglobin akan lebih teruja. Dia akan excited untuk bergabung dengan oksigen. Jadi, karbon dioksida ni kalau dia banyak, okey, ini yang akan terjadi. Dia akan cenderung untuk larut dalam plasma darah dan membentuk asid karbonik. Okey, yang ini yang lebih utama. Okey, bukan bergabung dengan hemoglobin. Jadi, asid karbonik tu pula dia akan terurai. Tengok persamaan kimia ni. Okey, karbon dioksida bergabung dengan darah. Okey, ada air dan darah akan membentuk asid karbonik. Asid karbonik pula dia akan membentuk ion hidrogen dan ion bikarbonat. Awak belajar kan kimia. Jadi, tengok persamaan ni. Okey, kita tengok asid ni kita dah tahu dah. Asid ni dia akan merendahkan pH darah. Okey, pH darah kita akan turun sebab adanya asid karbonik. Lepas tu kita ada ion hidrogen. Okey, kita ada ion bikarbonat. Ion bikarbonat pun ada ion hidrogen juga dalam dia. Jadi, awak belajar kimia, ion hidrogen ni dia juga akan berasid ke dia akan beralkali, ion hidrogen kelas. Okey, awak belajar kimia. Asid. Ya, betul. Okey. Betul Amani. Okey, ion hidrogen ni dia akan menyebabkan darah kita juga makin berasid. Okey, dia akan menurunkan pH darah. Jadi kita dah ada asid karbonik, lepas tu kita ada ion hidrogen, ion bikarbonat. Semua ni akan menurunkan pH darah kita. Okey, darah kita akan jadi berasid. Okey. Seterusnya kita tengok nilai pH darah
dan bendalih tisu yang membasahi otak ataupun dikenali sebagai cerebrospina ni akan menurun. Okey. Bendalih cerebrospina ni fungsi dia ni dia nak melindungi otak lah. Okey. Dia ada dalam otak kita untuk melindungi otak daripada mengalami kecederaan. Okey, jadi poinnya di sini cikgu nak bagi tahu, okey, nilai pH darah ni dan bendalih tisu ni dia akan menurun. Okey, dia akan turun, dia akan lebih berasid sebab ini. Karbon dioksida ni akan membentuk asid karbonik dan akan terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Jadi tak boleh lah, okey? Tak boleh darah berasid, okey? Jadi homeostasis tu akan berlaku. Apabila pH tu turun, okey, perubahan pH tu dia akan dikesan oleh kemoreseptor. Kemoreseptor. Apa fungsi kemoreseptor? Dia akan kesan apa kemoreseptor? Ingat lagi tak? Bahan kimia. Okey, betul. Okey, kemo. Okey, chemistry, kimia. Okey, jadi kemoreseptor ni dia akan kesan perubahan bahan kimia lah. Dalam konteks sekarang ni kita merujuk kepada perubahan pH. Okey, perubahan kimia, perubahan pH. Jadi, apabila pH turun, kemoreseptor tu akan kesan. Okey, kemoreseptor pusat dalam medula oblongata ni dia akan kesan. Dan kemoreseptor periferi pada leher. Sebelum ni kita belajar kemoreseptor sahaja. Kemoreseptor juga dia ada nama lain iaitu jasad keratik dan juga jasad aorta. Okay, jasad keratik dengan jasad aorta ni adalah sejenis kemoreseptor lah. Okay, tengok ni tepat dia ni. Ni kat sini ada kemoreseptor, jasad keratik nama dia. Okay. Dan juga jasad aorta. Nama dia pun kita tahu. Jasad aorta ni dia terletak pada aorta lah. Okey, dekat situ pun ada kemoreseptor. Jadi dikesan oleh kemoreseptor pada medula oblongata dan juga kemoreseptor pada leher. Okey. Selepas kemoreseptor tu kesan, okey, yang pH darah kita ni turun. Okey, drop. Okey, turun. Jadi seperti yang kita belajar sebelum ni, selepas dikesan oleh reseptor, impas saraf tu dia akan tercetus. Dia akan menghasilkan impas saraf, okay, untuk hantar maklumat. Impas saraf dicetuskan dan dihantar. Okay. Dia nak hantar ke mana? Okay, dia nak hantar ke pusat kawalan respirasi lah sebab sekarang ni karbon dioksida dalam darah kita ni banyak, okay, menyebabkan darah berasid. Okay, dia nak hantar kepada pusat kawalan kardiovaskular yang terletak di medula oblongata. Sebab kita belajar sebelum ni, medula oblongata ni fungsi dia adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Okay, tindakan luar kawal. Contohnya pernafasan. Jadi, impas saraf tu akan pergi ke medula oblongata. Okey, oblongata ni dia akan decide, okey, apa nak buat. Okey, kita tengok. Apa yang dia akan buat apabila kesan yang pH darah tu turun. Otot interkosta, okey, diafragma dan otot kardium jantung mengecut dan mengendur dengan cepat. Diafragma ni awak tahulah tengok ni. Awak belajar kan sebelum ni. Dalam gambar rajah ni ditunjuk diafragma ni dia terletak di bahagian sini. Okey. Dan otot kardium jantung ni terletak pada jantung lah. Dan otot interkosta. Otot interkosta ni dia terletak di antara tulang rusuk. Okey. Awak ada tulang rusuk. Tulang rusuk seperti dalam gambar ni. Di antara tulang rusuk tu dia ada otot. Dan kita namakan sebagai otot interkosta. Okey. Cikgu ada gambar nak tunjuk. Awak boleh bayang tak otot interkosta tu terletak dekat mana kelas? Boleh bayang tak? Boleh. Boleh. Ambil cikgu tunjuk contoh-contoh. Tulang rusuk orang awak tak pernah tengok. Cikgu pun tak pernah tengok tulang rusuk orang. Okey, cikgu tunjuk tulang rusuk lembu dulu. Orang perempuan sial lembu tak? Rajin sial lembu. Pernah makan kan? Tengok ni. Tulang rusuk lembu. Awak tengok ni. Dia
macam ada lapisan, okey, yang mencantumkan di antara tulang rusuk. Nampak tak? Nampak? Okey, beginilah cikgu nak beritahu analogi ni dalam tulang rusuk kita ni. Dia ada otot-otot di antara tulang rusuk tu yang dinamakan sebagai otot interkosta. Okey, cikgu tunjuk satu lagi gambar. Yang untuk tulang rusuk manusia pula. Kejap. Okey. Okey. Sekarang ni dekat sini adalah tulang rusuk. Dia pun besarkan gambar. Okey. Di antara tulang rusuk ni kita ada otot. Okey. Tapi awak tak belajarlah jenis-jenis otot interkosta ni. Okey. Dia ada juga internal dengan eksternal. Okey. Cuma awak perlu tahu yang di antara tulang rusuk ni, okey, kita ada otot interkosta. Okey. Nampak semua? Nampak cikgu? Nampak. Okey, good. Okey, kita kembali kepada slide kita. Okey, jadi tadi daripada medula oblongata ni dia akan hantar impas pula. Okey, dia akan hantar isyarat kepada otot interkosta. Okey, dia akan hantar impas kepada diafragma dan juga otot kardium jantung. Supaya jantung kita ni dia akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Okey, jadi kadar pernafasan kita, kadar denyutan jantung dan juga kadar ventilasi kita akan meningkat. Kadar ventilasi ni apa? Kadar ventilasi ni adalah pengudaraan lah. Okey, oksigen akan masuk dalam badan kita. Jadi sebab itulah, okey, situasi tadi dia bagi aktiviti cergas. Awak berlari, awak jogging, awak zumba, awak aerobik, tak kisahlah aktiviti cergas. Sebab itulah awak akan tercungap-cungap. Okey, awak akan tak semput. Semput. Awak akan bernafas dengan cepat. Sebab ini homeostasis berlaku. Otot kardium jantung, diafragma kita akan turun naik, okey, mempercepatkan kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi meningkat. Sebab badan kita nak naikkan balik pH darah tu. Okey. Tindakan ini menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembus keluar daripada peparu. Okey. Kalau dah normal awak bernafas macam ni, tapi bila awak berlari, macam nak bernafas? Gitu. Okey, tercungap-cungap. Jadi karbon dioksida tu akan cepat keluar daripada badan awak. Okey. Dan tekanan separa karbon dioksida dan juga nilai pH darah tu akan kembali normal lah. Okey, sebab karbon dioksida dah keluar. Okey, faham? Faham? Okey, kita bernafas cepat supaya kita nak keluarkan karbon dioksida dalam badan kita tu dengan pantas. Awak fikir ke awak dah bernafas cepat? Tak fikir. Okey, lepas berlari je terus akan tercungap-cungap sebab dia adalah tindakan luar kawal. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, yang last sekali adalah tekanan darah. Okey, tekanan darah. Apabila kita sebut mengenai tekanan, pressure, okey, reseptor yang memainkan peranan untuk mengesan tekanan adalah baroreseptor. Cikgu bagi tahu hari tu. Okey, macam mana nak ingat dalam fizik pun kita belajar menggunakan radas barometer. Okey, baroreseptor ni lebih kurang lah, okey, untuk mengesan tekanan darah. Nama dia lebih kurang. Baroreseptor, barometer. Okey. Baroreseptor ataupun reseptor tekanan ni terletak di arka aorta dan juga arteri karotik. Okey, kita tengok gambar tadi. Gambar tadi dia ada bagi tahu arka aorta ni dekat mana, arteri karotik ni dekat mana. Kita tengok tadi. Okey.
Tengok ni. Arteri kariotik ni dekat sini. Okay, dekat sini ada barometer pula. Ada baroreseptor. Okay. Arka aorta ni dia terletak di bahagian aorta lah. Okay, dia nak bagi tahu yang dia terletak di bahagian lengkungan aorta ni. Dekat sini ada baroreseptor. Okay. Arteri kariotik ialah arteri di leher yang membekalkan darah kepada kepala. Okey, reseptor-reseptor ini, baroreseptor ni yang terletak di banyak tempat ni akan mengesan tekanan darah yang mengalir melaluinya. Okey, darah tu dia akan mengalirlah melalui arteri kariotik, darah yang mengalir melalui aorta dan di tempat ni ada reseptor. Jadi apabila darah lalu, okey, reseptor tu akan kesan, okey, tekanan darah tu tinggi ataupun rendah. Dan dia akan hantar impuls secara berterusan ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga. Kenapa medula oblongata, kelas? Kenapa tak hantar kat hipotalamus? Kenapa hantar kat medula oblongata? Kenapa kita hantar dekat medula oblongata? Nasuha Raihani. Kenapa kita hantar dekat medula oblongata? Tahu tak? Okey, siapa nak tolong Nasuha? Okey, sebab ni, tengok ni, kita bercakap mengenai tekanan darah. Okey, tekanan darah ni tindakan terkawal atau luar kawal, kelas? Luar kawal. Okey, tekanan darah ni adalah tindakan luar kawal. Sebab itulah impuls itu akan dihantar ke medula oblongata. Sebab medula oblongata ni pusat untuk tindakan luar kawal. Okey. Untuk membantu mengawal atur tekanan darah. Okey, kita tengok. Dalam buku teks awak tu ada pada muka surat 251. Okey, kita tengok dulu apa yang akan berlaku kalau tekanan darah orang tu menurun. Okey, sebab apa tekanan boleh menurun ni? Selalunya sebab kita luka lah, pendarahan yang serius. Okey, accident ke, kita mengalami luka, darah kita keluar. Jadi apabila darah kita keluar banyak, dalam badan ni darah kita sudah kurang. Okey, apabila darah kurang, tekanan darah akan menurun lah. Okey, darah tak cukup, tekanan akan menurun. Okey, apabila tekanan darah kita menurun, kita ada baroreseptor yang untuk mengesan tekanan darah. Okey, baroreseptor di akar aorta dengan arteri kariotik tu dia akan kurang dirangsang. Okey, tekanan darah menurun, baroreseptor kurang dirangsang. Okey, apabila dia kurang dirangsang, okey, medula oblongata juga kurang dirangsang. Okey, dia tidak terangsang lah, dia kurang dirangsang. Okey, lepas tu apa yang terjadi? Okey, arteri tu dia akan mengalami pemvasocerutan. Ingat lagi tak apa cikgu bagi tahu mengenai pemvasocerutan? Apa yang berlaku pada arteri apabila pemvasocerutan ni berlaku, kelas? Cikgu bagi tahu dia ada dua, pemvasocerutan dengan pemvasodilatan. Apa yang berlaku pada arteri yang mengalami pemvasocerutan ni? Mencerut. Okey, tengok keyword dia mencerut. Okey, kita dapat idea daripada keyword dia. Dia mencerut ataupun dia mengecut. Ataupun dia mengecil lah. Okey, tengok gambar ni. Lumen dia dekat tengah ni. Dia kecil. Okey, dia mencerut. Dia mengecut. Okey, dia mengecil. Okey, lubang tu, lumen tu dia akan kecil. Okey. Arteri tu akan mengalami pemvasocerutan. Okey. Jadi, tadi tekanan darah kita turun. Jadi, bila arteri kita kecil, dia akan menambah rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Supaya awak lah, kalau awak pergi royak, ataupun awak pergi belon yang ada air ke, pasal awak pun kecutkan dia, awak tekan dia, awak ramas dia. Okey, dia akan keluar. Air tu akan keluar dengan lebih cepat. Sama juga kalau awak guna wayar,
Okey, awak nak siram pokok bunga, kalau awak guna wayar getah yang ada lubang besar dengan wayar getah yang ada lubang kecil, yang mana air akan keluar lebih laju? Wayar yang ada lubang besar ataupun yang lubang kecil, kelas? Besar. Kecil lah Azrina. Air tu akan keluar dengan lebih laju. Okey, dia akan pergi dengan lebih jauh. Awak belajar fizik kan? Okey. Jadi, apabila salur darah kita ni dia kecil, okey, air tu akan keluar dengan lebih laju. Pernah kan kita pergi dekat mall? Okey, dekat mall kan wayar paip air dia tu kecil je lubang. Air dia akan jadi sangat laju. Kalau awak tersalah buka laju, wayar tu akan jadi gano? Okey, tersalah buka laju, wayar tu pun jadi macam nyetok gitu. Supaya ular kena katuk gitu. Okey, air dia akan keluar dengan sangat laju. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak apa yang cikgu bagi tahu? Boleh? Okey, jadi okey, good. Okey, jadi apabila lumen dia ni kecil, jadi dia menambahkan rintangan lah. Okey, dia akan menyebabkan tekanan darah tu akan meningkat. Okey, pengecutan otot kardiak jantung yang lebih kuat akan berlaku. Jadi apabila lubang kecil, jantung kita tu terpaksa pump dengan lebih cepat untuk darah tu melalui lubang tu. Jadi akhirnya tekanan darah kita akan balik kepada julat normal. Tapi kena bawa pergi hospital lah. Okey, dalam pada masa yang sama kita kena tutup lah tempat luka tu supaya darah tu tak akan hilang dengan lebih banyak. Okey, itu yang akan berlaku kalau tekanan darah menurun. Kita tengok apa yang akan berlaku pula kalau tekanan darah kita meningkat. Okey, tadi tekanan darah menurun sebab kita cedera. Okey, tekanan darah kita dia boleh meningkat semasa kita menjalankan aktiviti cergas. Okey, macam tadi kita berlari ke, kita jogging, kita aerobik, zumba, tekanan darah kita juga boleh meningkat. Okey, sama sahaja konsep dia. Baru reseptor yang akan memainkan peranan. Okey, tadi baru reseptor dia kurang dirangsang apabila tekanan turun. Sekarang ni tekanan meningkat jadi baru reseptor akan apa ni? Tadi tidak dirangsang, sekarang dia akan Dirangsang. Okey, dia terbalik dengan tadi. Tadi tidak dirangsang sebab tekanan menurun. Sekarang tekanan meningkat jadi baru reseptor tu akan dirangsang. Okey, dan medula oblongata juga akan dirangsang. Okey, apabila dia dirangsang, medula oblongata pun akan hantar impas saraf. Dia akan hantar maklumat kepada arteri, kepada salur darah kita supaya melakukan pemvasodilatan. Tadi pemvasocerutan dia kecil. Pemvasodilatan ni, lumen dia ni akan mengembang. Dia akan mengembang. Bila dia mengembang macam cikgu cakap tadi, jadi dia akan mengurangkan tekanan lah. Sekarang ni kita guna wayar yang besar. Jadi air tu dia akan keluar dengan lebih perlahan contohnya. Darah kita pun akan bergerak dengan lebih perlahan lah untuk mengurangkan tekanan. Pemvasodilatan berlaku. Ini mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Tak ada rintangan lah sebab lubang ataupun lumen tu besar. Jadi, pengecutan otot kardiak jantung yang lemah akan berlaku. Otot jantung kita akan kurang mengecut dan mengendur sebab lumen ni dah besar. Dia tak perlukan tenaga yang banyak untuk melalui lumen yang besar ni. Jadi akhir sekali tekanan darah kita akan kembali kepada julat yang normal. Homeostasis berlaku, tekanan darah kembali kepada julat yang normal. Faham? Faham. Itu adalah 4. 4 perkara utama yang kita belajar mengenai kawal atur. Pertama sekali kita belajar mengenai apa minggu lepas? Suhu. Kita belajar mengenai suhu. Hari ni yang kedua kita belajar mengenai
Aras gula darah. Yang ketiga kita belajar mengenai Tekanan separa karbon dioksida dalam darah. dan akhir sekali ni apa kita belajar ni? Kawal atur tekanan darah. Okey, itu adalah 4 perkara yang kita belajar lah dalam tajuk homeostasis ni. Okey, ada soalan sebelum cikgu teruskan? Tak ada. Okey, orang lain ada soalan nak tanya? Okey, kita rehat dululah. Kita rehat 2 minit. Okey, kita rehat 2 minit sebelum cikgu teruskan dengan subtopik yang kedua. Okey, kita rest kejap. Sambil-sambil tu, cikgu nak bagi link yang cikgu bagi tahu minggu lepas untuk awak jawab questionnaire. Boleh ke? Boleh. Okey, jap. Soalan ni awak tak payah jawab masa kelas pun tak apa. Cari masa yang awak free. Okey, awak boleh jawab. Tak kisahlah hari ni ke, esok ke, hujung minggu ni pun tak apa. Okey, gilah siapa-siapa nak minum air dulu ke, nak pergi toilet. 2 minit. Tidur tak boleh Azrina. Sebab tu cikgu nak minum air dengan kita tahan dah ya. Tidur tak boleh. Jangan tidur, jangan tidur. Cikgu, saya ada soalan. Ya, soalan apa tu? Contohlah kalau orang tu anemia ke, dia macam kurang darah, jadi tekanan darah dia pun rendah jugalah kan? Betul, tekanan darah dia akan rendah. Jadi di seumpama tekanan rendah dia macam seumpama rendah, jadi dia akan seumpama tu ke, seumpama pemvasocerutan tu ke? Betul tu, dia akan mengalami pemvasocerutan lah. Okey. Awak ada anemia ke? Dok, tapi tekanan darah rendah lah. Tekanan darah rendah. Okey. Tu pun satu, adik cikgu pun ada tekanan darah rendah juga tapi untuk orang yang ada tekanan darah, kalau orang yang tak biasa macam kita orang normal 130, 140, tapi kalau tiba-tiba tekanan darah kita rendah, okey, kita boleh pengsan. Tapi untuk Auni tak pengsan kan? Kau ada juga pengsan Auni? Dok. Dok. Sebab badan Auni tu dah terbiasa. Sama macam adik cikgu. Tekanan darah dia rendah je. 110. Okay, kadang-kadang tak sampai pun 110. Tapi sebab badan dia dah terbiasa. Okay, jadi dia tak pengsan. Sampai doktor tanya, awak tak pengsan ke? Dok. Sebab dia dah terbiasa. Jadi yelah. Okay. Arteri dia tu boleh mengalami pemvasocerutan lah untuk mengekalkan. Walaupun dah buat homeostasis tu. Tapi sampai situ sahajalah yang dia boleh buat untuk mengekalkan tekanan darah. Tapi kalau tak ada masalah lain, tak melibatkan pengsan, kalau kejap-kejap pengsan susah juga, okey. Tak apalah kalau tak menjejaskan kesihatan. Auni sihat ke? Sihat je. Okey, alhamdulillah. Okey, 2 minit dah. Kita teruskan Kita teruskan dengan subtopik yang kedua dalam bab 13 ni. Okey, iaitu 13.2 sistem urinari. Kita nak belajar apa kaitan sistem urinari dengan homeostasis ni. Okey, apa kaitan dia? Kita tengok dulu. Okey, di akhir pembelajaran ni awak sepatutnya tahu mengenai struktur dan juga fungsi ginjal. Okey, fungsi buah pinggang. Yang kedua, awak sepatutnya kena tahulah untuk lukis, untuk label dan menerangkan struktur nefron dan tubul pengumpul. Kejap lagi kita akan tengok macam mana rupa nefron ni. Okey. Dan yang ketiga, kita akan tengok proses pembentukan air kencing. Okey, macam mana air kencing kita tu boleh terbentuk. Dan yang keempat, kita akan tengok mengenai konsep homeostasis dengan konsep suap balik ni dalam pengosmo kawal aturan. Okey, dalam buku teks awak tu, dia akan tunjuklah macam mana melalui air kencing ni kita boleh mengekalkan kandungan air dan juga kandungan garam dalam badan. Okey. Dah ready ke nak mula?
Okey, bersedia Kita tengok subtopik yang kedua. Sistem urinari. Dalam buku teks awak muka surat 252. Okey, sistem urinari manusia ni memainkan peranan yang sangat penting lah dalam homeostasis. Okey. Dan sistem urinari ni dia terdiri daripada ginjal, okey, ataupun buah pinggang awak, ureter, pundi kencing dan juga uretra. Okey. Kena ingat ni. Okey, struktur sistem urinari ni ada 4 dia bagi tahu kat sini. Ginjal, ureter, pundi kencing dan juga uretra. Okey. Apa fungsi sistem urinari ni? Okey. Apa fungsi kita kencing ni? Kenapa adanya sistem urinari dalam badan kita ni? Okey, untuk menyingkirkan bahan kumuh. Okey, bahan buangan lah. Okey, sebatian bernitrogen seperti urea. Kita nak singkirkan urea, bahan buangan, bahan kumuh badan kita. Okey, selain kita nak singkirkan urea ni, okey, kita juga nak mengawal atur isi padu bendalih badan. Okey, dan juga kita nak kawal atur tekanan osmosis darah. Kita nak kawal atur kepekatan ion dalam bendalih badan, okey, kandungan elektrolit dan juga pH darah. Okey, ni fungsi sistem urinari. Pentinglah. Okey, nak singkirkan bahan kumuh iaitu urea ataupun kita nak mengawal atur, okey, benda-benda ni, bendalih badan, tekanan osmosis darah, kepekatan ion dalam bendalih badan, kandungan elektrolit dan juga pH darah. Okey, kandungan elektrolit ni selalunya dia berkait dengan kandungan garam lah. Okey. Kita tengok struktur dan fungsi ginjal. Okey, ginjal ni adalah salah satu struktur dalam sistem urinari. Okey, kita tengok struktur dan fungsi ginjal pula. Ginjal ni, okey, dia terdiri daripada korteks dan medula. Okey, ginjal ni dia ada struktur korteks dan juga medula. Air kencing yang terbentuk dalam ginjal akan masuk ke dalam pelvis. Okey, dan ginjal ni pula dia ada 2 fungsi utama. Okey, iaitu pertama untuk perkumuhan lah. Tadi kita belajar kita nak buang bahan kumuh. Okey, contohnya apa tadi? Dia bagi bahan kumuh apa yang dia nak buang? Urea. Okey, urea. Betul. Okey. Jadi fungsi utama yang pertama adalah perkumuhan lah, nak buang bahan kumuh, contohnya urea. Yang kedua, okey, untuk pengosmokawal aturan. Okey, pengosmokawal aturan tu tadilah yang kita belajar ni, yang banyak ni. Okey, nak kawal atur tekanan osmosis darah, okey, kandungan elektrolit, pH darah, itu yang kita nak kawal atur. Itu adalah 2 fungsi utama ginjal. Okey. Kita tengok. Sebagai organ perkumuhan, okey, ginjal ni organ perkumuhan lah, terletak dalam sistem urinari. Okey, ginjal ni dia akan menyingkirkan bahan kumuh yang toksik. Okey, contohnya adalah urea dia bagi tahu tadi. Dan kita ada juga asid urik yang kita nak buang. Kita juga ada amonia dan juga ada kreatinina. Okey, ini benda-benda yang kita kena buang. Okey. Okey, ini adalah yang pertama, perkumuhan. Okey, perkumuhan kita nak buang 1, 2, 3, 4. 4 benda ni. Okey, kalau pengosmokawal aturan, okey, sama juga dengan tadi kita nak kawal jumlah isi padu air dalam bendalih badan. Okey, kita nak kawal kepekatan ion dalam bendalih badan. Okey, kejap lagi kita akan tengok apakah ion yang ada, okey, dalam badan kita, dalam sistem urinari kita. Kita akan tengok ion apa yang ada. Dan yang ketiga, kita nak kawal tekanan osmosis darah. Okey, iaitu kepekatan bahan terlarut dan isi padu darah serta bendalih badan. Apabila kita bercakap mengenai osmosis, kita ingat balik yang kita belajar sebelum ni. Okey, dia berkait dengan
isi padu bahan terlarut lah ataupun kandungan air. Dan kita juga nak kawal kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalir badan. Jadi ini adalah fungsi ginjal sebagai organ pengosmo kawal aturan. Okey, ini fungsi dia. Awak kena ingatlah ni, fungsi-fungsi ginjal. Okey. Ni kita tengok, okey, apakah struktur yang ada dalam sistem urinari. Okey, ini sistem urinari badan awak. Badan cikgu lah, badan kita semua, okey. Kita ada ginjal. Yang kakak. Okey, jadi sistem urinari kita ni, okey, kita ada ginjal, okey, buah pinggang, okey. Dan di bahagian buah pinggang pula kita ada ni, vena renal dan juga arteri renal. Tengok ni, satu warna merah, satu warna biru. Sebelum ni kita dah jumpa ni, salur darah satu warna merah, salur darah satu warna biru. Kali ni kita jumpa lagi, agak-agak apa yang membezakan arteri renal dengan vena renal, kelas? Apa yang membezakan? Siapa boleh teka? Kandungan gas. Okey, betul Fatul Muin. Okey, jadi cikgu bagi tahu hari tu ada sebab lah kenapa dia buat satu warna biru, satu warna merah. Okey, sama. Hari tu kita jumpa dalam bab mengenai sistem peredaran. Okey, kita belajar mengenai jantung. Jadi yang warna biru ni, vena renal ni dia akan bawa darah yang terdioksigen. Okey, yang warna biru ni. Okey, vena renal yang warna biru ni dia akan bawa darah terdioksigen. Apa maksud terdioksigen? Ingat lagi tak? Okey, terdioksigen maksudnya dia kurang gas. Oksigen. Okey, good. Okey, jadi vena renal yang warna biru dalam gambar ni dia bawa darah yang kurang gas oksigen. Jadi arteri renal yang gambar merah ni dia akan bawa darah yang beroksigen. Okey, darah yang ada oksigen. Okey. Jadi samalah awak jumpa dalam bab sistem peredaran, awak jumpa bab dalam sistem urinari. Okay, warna dia tu melambangkan kandungan gas oksigen. Okey, lepas tu kita juga ada ureter. Ureter ni dia akan menghubungkan ginjal dengan pundi kencing. Okey, pundi kencing. Dia akan menghubungkan ginjal dengan pundi kencing. Dan bawah pundi kencing ni, dalam gambar ni tak nampak tapi dekat sini kita ada uretra. Okey. Jadi apabila awak kencing, air kencing tu akan keluar melalui uretra. Ini adalah struktur dalam sistem urinari manusia. Okey. Lepas tu kita akan fokus kepada ginjal, okey. Ginjal ni yang awak tengok seketul sini ni dia besarkan. Okey, dia besarkan dan dia tunjuk keratan rentas. Ginjal tu kalau awak belah tengah tu, inilah rupa dia. Okey, rupa ginjal bahagian dalam. Okey. Ni tengok ni ditunjuk lagi arteri renal warna merah ni. Okey, dia akan mengangkut darah yang beroksigen. Darah beroksigen ni daripada mana? Daripada jantung lah. Okey, daripada jantung dia akan pergi ke ginjal. Darah akan masuk ke organ ni. Okey, ke ginjal. Okey, lepas digunakan darah tu akan keluar balik melalui vena renal. Okey, vena renal. Okey, apabila oksigen dah gunakan jadi oksigen tu dah kurang lah dan oksigen yang darah yang mengandungi kurang oksigen tu dia akan kembali ke jantung. Okey, ni berkait dengan sistem pengangkutan yang kita belajar hari tu. Okey. Tadi kita belajar ginjal ni satu macam ni sahaja. Tapi apabila kita buat keratan rentas, kita tengok. Dalam ginjal ni ada lagi 3 struktur. Okey. Yang kat dalam sekali ni, dekat bahagian sini kita ada nama dia pelvis. Okey, pelvis. Yang kedua, yang bahagian tengah ini, kita panggil dia sebagai
medula. Okey. Dan yang ketiga, yang bahagian luar sekali ini kita namakan dia sebagai cortex. Okey. Ini adalah struktur ginjal. Okey, apabila air kencing tu dia terhasil di buah pinggang kita ni, di bahagian ginjal ni, okey, dia akan lalu. Okey, dia akan lalu melalui ureter. Ini adalah ureter Dalam gambar ni dia. Ini adalah ureter. Okey. Buah pinggang yang terhasil akan melalui ureter dan seterusnya dia akan pergi ke mana? Tadi kat bawah ni kita belajar dia akan pergi ke mana? Ureter ni menghubungkan ginjal dengan apa? Pundi kencing. Ya, betul. Okey, dia akan menghubungkan ginjal dengan pundi kencing. Jadi inilah struktur ginjal awak. Okey, kena ingatlah ni. Okey, kita ada arteri renal dan vena renal. Kita ada pelvis. Kita ada medula, cortex dan ureter. Okey, kena ingat struktur ni. Nanti masuk dalam exam kena label. Okey, jangan tertukar. Okey. Kita akan tengok macam mana air kencing ni dia boleh terbentuk. Okey. Terdapat 3 proses utama yang terlibat dalam penghasilan air kencing. Okey, ada 3 proses utama. Okey, dia bagi tahu dekat sini. Okey. Proses yang pertama adalah ultraturasan. Okey. Yang kedua adalah penyerapan semula. Dan yang ketiga adalah rembesan. Okey. Ini adalah 3 proses utama dalam pembentukan air kencing. Okey. Sekejap lagi kita akan tengoklah secara terperinci. Okey. Dalam ginjal pula awak kena tahu dia ada satu lagi struktur yang kita namakan sebagai nefron. Okey, dalam ginjal ada berjuta-juta nefron. Okey. Setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit berfungsi yang disebut sebagai nefron. Okey, dan setiap nefron tu pula, okey, dia terdiri daripada ni struktur ni. Dibagi kapsul Bowman, okey, glomerulus, tubul renal. Tapi kejap lagi nanti kita tengok gambar banyak lagi struktur lain lah dalam nefron ni. Okey, tapi struktur yang besarnya adalah kapsul Bowman, glomerulus dan juga tubul renal. Okey, dia bagi tahu dekat sini, okey, kapsul Bowman ni rupa dia macam mana? Dia berbentuk cawan. Okey, dia berbentuk cawan dan dia mengandungi gumpalan kapilari darah yang disebut glomerulus. Jadi awak belajar sebelum ni kapilari darah, tapi dalam kapsul Bowman ni dia ada banyak kapilari darah yang bersirat. Okey, yang bersirat. Jadi dipanggil sebagai glomerulus. Okey, kita tengok gambar. Nampak ni gambar ni kelas dan buku teks awak pun ada. Okey, inilah kapsul Bowman yang disebut sebagai cawan tadi. Nampak macam cawan. Nampak dok ni cawan. Nampaklah ni agak-agak ni nampak macam cawan. Okey, lepas tu dia bagi tahu yang dalam kapsul Bowman tu kita juga ada glomerulus. Okey, glomerulus ni apa? Glomerulus ni apa tadi dia bagi tahu? Ni, glomerulus tadi gumpalan kapilari darah. Nampak ni kapilari darah banyak. Dia membentuk glomerulus. Okey, dan dia duduk dalam cawan ni, dalam kapsul Bowman. Okey. Glomerulus ni terbentuk daripada arteriole efferent yang bercabang dari arteri renal. Tadi arteri renal kita jumpa dekat mana? Dekat buah pinggang, dekat ginjal. Jadi kita tengoklah ni arteriole efferent. Okey. Asal dia daripada sini. Okey, daripada arteri renal ni dia kecil kita panggil arteriole efferent. Arteriole efferent pula yang bercabang-cabang ni kita panggil sebagai glomerulus. Lepas tu dia keluar balik kita panggil sebagai arteriole efferent. Beza dia satu huruf sahaja. Yang ini adalah
Afferent, yang ni efferent. Senang kalau cikgu nak ingat A. A dulu. A, B, C, D, E. So, A yang dulu. E kemudian. Okey. Afferent dulu baru efferent. Boleh? Boleh ke kelas? Boleh ingat ke? Boleh. Boleh cikgu. Oh, okey. Lepas tu ni, dia beritahu glomerulus terbentuk daripada arteriole efferent yang bercabang dari arteri renal. Okey, dia bercabang daripada arteri renal tadi. Dan glomerulus bergabung semula membentuk arteriole efferent. Okey. Afferent dulu baru efferent. Okey. Tubuh renal terdiri daripada tubuh berlingkar proksimal. Okey. Dia bagi tahu tubuh renal ni dia sebagai nama umum lah. Okey, apabila cikgu sebut tubuh renal. Okey, tubuh renal tu dia merujuk kepada tubul berlingkar proksimal. Okey, liku Henle dan juga tubul berlingkar distal. Okey, jadi 3 struktur ini kita namakan sebagai tubuh renal. Nama umum dia adalah tubuh renal, tapi nama spesifik ni inilah. Okey, tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan juga tubul berlingkar distal. Awak boleh tengok dalam buku teks awak tu dia ada tunjuk. Okey, tubul berlingkar proksimal di sini. Okey, di sini tubuh berlingkar distal dan juga kita ada liku Henle. Okey, tiga-tiga ini nama umum dia adalah tubuh renal. Okey. Lepas tu dia bagi tahu pula liku Henle ni macam mana rupa dia. Okey. Liku Henle ni ialah tubuh yang panjang berbentuk U. Okey, dan memanjang ke dalam medula renal. Okey, kita tengok gambar dalam buku teks. Tengok ni. Jelas bentuk dia U. Memang tak akan tertukar lah kalau zaman cikgu belajar dulu. Liku Henle ni yang paling cikgu tak akan tertukar. Sebab dia berbentuk U. Okey. Dan dia duduk di bahagian medula ginjal. Tadi kita belajar ada korteks, ada medula dalam ginjal kita. Dan liku Henle dia terletak dalam medula. Okey, awak kena ingat struktur ni. Okey. Air kencing yang dihasilkan akan disalurkan dari duktus pengumpul ke dalam ureter. Dekat mana pula duktus pengumpul ni? Okey, kita tengok. Duktus pengumpul dia terletak di bahagian sini. Okey, jadi apabila ginjal, okey, nefron ni dia terletak dalam ginjal. Okey, dia ada berjuta-juta nefron. Jadi apabila air kencing tu dihasilkan, okey, melalui sini air kencing tu dihasilkan, okey, dia akan pergi ke duktus pengumpul. Okey, seterusnya duktus pengumpul ni, okey, dia akan pergi bawa kepada ureter. Ureter tadi dia menghubungkan apa? Siapa ingat ureter menghubungkan apa? Menghubungkan ginjal dengan pundi kencing. Okey, jadi dekat bawah ni dia adalah pundi kencing. Okey. Jadi secara umumnya begitu penghasilan air kencing. Tu baru secara umum lah. Okey, cikgu hanya terangkan struktur nefron sahaja. Ni nefron. Struktur nefron ni awak memang kena hafal. Okey, setiap struktur yang ada. Yang kita tengok dia ada berapa struktur. Okey, awak kena tengok. Okey, dia ada arteri renal dekat sini. Okey. Lepas dia pergi arteri renal, dia akan masuk ke kapsul Bowman ni. Okey. Okey, kita ada glomerulus dekat sini. Lepas tu dia akan jalan pergi ke tubuh berlingkar proksimal. Okey, dia akan pergi ke liku Henle. Seterusnya dia akan naik balik dekat sini. Tubuh berlingkar distal dan seterusnya dia akan pergi ke duktus pengumpul, ureter dan seterusnya pundi kencing. Okey, itu secara umum sahaja. Boleh tak cikgu nak lepas habis kelas hari ni, malam ni awak hafal dulu struktur ni. Okey, kalau boleh lukis, lukis dulu. Azrina terkejut dah. Okey. Okey,
Jadi kelas hari ni cikgu hanya ajar mengenai struktur nefron ini sahaja. Kita tak masuk lagi dalam pembentukan air kencing yang secara spesifik. Tugas awak hari ini, balik kalau boleh lukis, lukis. Lepas tu label. Okey, cuba hafal. Boleh kelas? Lukis. Ya, tak payah hantar pun. Kalau rajin bolehlah lukis. Okey? Kalau tak rajin, cuba hafal. Okey, cuba hafal, cuba bayang. Boleh? InsyaAllah. Okey. Okey, ada soalan sebelum kita tamatkan kelas kita hari ni? Ada. Apa soalan tu? Cikgu, kita kan ada 2 ginjal. Lepas tu kan, contoh lah kan, kita pun demam kat orang. Kan ginjal tu boleh demam je kan. Betul. Lepas tu kan kita boleh survive sebab kita ada je ginjal. Dia tak ada masalah lah sebab satu ginjal sahaja pun boleh melakukan pembentukan air kencing tu. Satu pun air kencing kita boleh sahaja terhasil. Tak ada masalah kalau orang tu ada satu je. Kalau tak ada dua-dua tu baru masalah. Sebab fungsi kedua-dua belah ginjal kita tu sama sahaja. Kanan atau kiri fungsi dia sama. Jadi dia tak menjejaskan walaupun ada satu. Bapa, gana boleh ginjal tu rosak? Ginjal kita gosok. Ada macam-macam lah. Pertama sekali yang paling awak semua dengar sebab pemakanan lah. Okey, pemakanan yang tidak sihat. Okey, ataupun kita selalu makan suplemen yang menyebabkan ginjal kita tu susah nak proses. Contohnya awak minum, orang lelaki selalu minum protein kan, protein shake untuk bodybuilding. Okey, kita minum protein banyak tapi air kurang. Okey, menyebabkan ginjal kita tu buat kerja lebih. Dan akhirnya dia macam overheat lah kalau macam kita buat kerja banyak, okey. Kalau kenderaan pun lebih muatan pun boleh rosak. Sama dengan ginjal, dia boleh berlaku kerosakan akibat daripada pemakanan lah. Selain daripada itu, sebelum ni kita pernah belajar mengenai SLE. Ingat tak cikgu pernah sebut mengenai SLE? Ingat tak penyakit cikgu sebut mengenai SLE? Jadi penyakit tu dia boleh serang organ. Itu pun salah satu sebab juga ginjal kita boleh rosak. Okey, disebabkan oleh penyakit SLE yang menyebabkan keimunan badan kita serang. Okey, sistem pertahanan badan kita serang organ sendiri. Dan yang ketiga, okey, ginjal kita juga boleh rosak akibat daripada kecederaan macam aksiden ke, menyebabkan ginjal kita tu boleh cedera ataupun boleh hancur lah, okey, kalau aksiden yang teruk. Tu antara sebab lah mengapa ginjal kita boleh rosak. Paling utama pemakanan. Okey? Okey, cikgu kalau derma tu kan dia kena sesuai juga, kena cari macam sesuai juga. Ya, sebab tu kita kaitkan pula dengan kita belajar apa? Darah, kumpulan darah. Kita kena test. Sebab ginjal tu pun nanti dia ada kandungan darah orang tu untuk dibagi kepada penerima. Jadi kalau ginjal tu okey kumpulan darah yang berbeza, jadi penerima tu, badan penerima tu tak boleh nak terima lah. Dan apabila tak boleh nak terima, akan berlaku apa cikgu bagi tahu? Proses apa? P. Pengaglutinan. Gapa Azrina nak? Okey. Cikgu tahu ada tahu. Okey, jadi kalau tak sama kumpulan darah, tak sepadan dengan badan penerima tu, jadi boleh berlaku pengaglutinan lah. Darah kita boleh bergumpal sebab tak sama. Okey, dipanggil tak sepadan. Okey, bahaya, boleh menyebabkan kematian. Sebab tu bukan senang-senang lah. Okey, walaupun orang tu sakit buah pinggang, senang-senang nak pergi hospital nak terima buah pinggang. Tak, kemungkinan buah pinggang yang ada tu tak sesuai pun dengan penerima tu. Jadi kena cari penderma yang sesuai dan sebaik-baik pendermanya daripada keluarga sendirilah, okey, yang sesuai. Okey, ada soalan lagi? Faham ke Azrina? Faham, patut ada lagi soalan. Ya. Kan kita bagi kan buah pinggang kita kan. Kalau kita nak ambil balik tak boleh lah. Apa nak ambil baliknya? Lepas tu kalau contohlah A, dia ambil buah pinggang awak. Mestilah dia ambil buah pinggang awak tu sebab buah pinggang dia dua-dua gagal berfungsi.
Lepas tu awak pun ambil pula buah pinggan awak dengan si A tu. Lepas tu A tu tak ada lah buah pinggan dia. Macam mana dia nak survive? Okay, tak boleh lah gitu. Memang doktor dia takkan benarkan tiba-tiba pula kita nak ambil balik. Kita nak bagi derma buah pinggan kita pun kita ada perjanjian juga. Okay, tak boleh lah nak ambil balik macam tu. Okay Azrina, awak ada nak derma ke orang ke buah pinggan awak? Tak ada. Oh, okay. Kalau nak derma tu kena ikhlas lah. Nak derma tak boleh baloh nak mula buah pinggan. Oh, tak boleh lah gitu. Okay. Okay. Jelas ke? Cikgu, amani ya ke? Amani Hmm. ya. Kita ambil itu sebab you gave kita. Lepas tu dia curi dengan kita lepas tu. Oh, gitu deh. Tak boleh lah. Siapa suruh hobi sangat? Oh, tahan gawe tak ingat. Okay, cinta itu buta. Bagilah buah pinggan. Tak boleh lah gitu.